Assalamualaikum. Hari ini kita masih lagi belajar bab 8 iaitu garis dan sudut, tetapi berkaitan dengan subtopik yang baru iaitu sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas lintang. Apakah yang akan dipelajari pada hari ini? Baiklah, perkara pertama iaitu kita akan mengenal garis selari dan garis rentas lintang. Okey, yang kedua kita akan mengenal sudut sepadan, sudut selang-seli dan sudut pedalaman. Dan yang ketiga kita akan menentukan nilai sudut yang berkaitan dengan garis selari dan juga garis rentas lintang. Okey, perkara pertama ialah kita nak kenal dulu apa itu garis selari. Okey, garis selari. Okey, garis selari ialah dua garis dengan jarak jarak antara dua garis tu sentiasa sama dan juga anak panah. Maksudnya hala dia tu sama. Okey, macam ni. Okey, ataupun tak kiralah ke mana anak panah tu menuju. Okey, dan ini kita kenali sebagai garis selari. Manakala yang kedua, garis rentas lintang ialah garis yang merentas garis selari tersebut. Contohnya macam ni, zap kat sini. Ini ialah garis rentas lintang. Okey, kalau kat sini, ni satu garis yang merentas garis selari tersebut, itu ialah garis rentas lintang. Okey, seterusnya, sudut pada garis selari dan juga garis rentas lintang. Okey, ada tiga sudut yang akan kita kenal. Okey, yang pertama sudut sepadan, yang kedua sudut selang-seli dan yang ketiga sudut pedalaman. Okey, perkara pertama kita tahu dulu sudut sepadan. Sudut sepadan, okey, kalau cikgu refer pada rajah yang pertama kat sini. Okey, dia adalah sudut, okey, ni garis selari yang berada di garis selari pertama sama dengan, okey, yang kat bawah ni. Kat sini bawah, sini pun bawah. Okey, jadi A dan B, cikgu labelkan sebagai A dan B. Jadi kalau sudut sepadan, sudut A sama dengan sudut B. Sudut A sama dengan B. Kalau kat sini A 80, B pun 80. Okey, jadi kalau nak senang, sudut sepadan ni dia akan membentuk huruf F. Cikgu lukiskan huruf F kat sini. Okey, kalau rajah yang kedua, okey, sama juga. Kalau dia berada di bawah garis selari, ini pun mesti berada di bawah. Jadi ini adalah, okey, lagi sekali cikgu keluarkan huruf F. Okey, dan yang ketiga, masih lagi yang sama. Okey, sekarang cikgu terbalikkan ke sana. Okey, sudut A berada di bawah dan ini pun berada di bawah. Okey, kalau cikgu lukiskan huruf F, dia dah jadi F yang terbalik. Tak ada masalah. Okey, yang kedua, sudut selang-seli. Sudut selang-seli. Okey, dia terbalik. Kalau tadi huruf F, sama kan? Tapi sudut selang-seli ni dia huruf Z. Dia huruf Z. Okey, sama juga nilai A sama dengan nilai B. Huruf Z kalau perhatikan sudut yang bucu kat sini sama dengan sudut yang bucu kat sini. Okey, kalau rajah kedua, okey, A dan B di sini, cikgu lukiskan jadi huruf Z dia macam tu menghala ke bawah. Okey, dan kalau yang ketiga, tak ada masalah kalau Z tu terbalik. Dia masih lagi A dan B. Okey, sudut Z terbalik pun tak ada masalah. Sudut A sama dengan sudut B. Okey, itu sudut selang-seli. Dan yang ketiga ialah sudut pedalaman. Sudut pedalaman, okey, dia berada di dalam. Okey, kalau ni garis selari, kat sini garis rentas lintang, dia sudut A dan B berada di dalam. Tapi dia bukan sama, A tambah B, dia sama dengan 180 darjah. Jadi kalau kita bentukkan huruf, dia akan jadi huruf C ataupun huruf U ataupun huruf N. Tak ada masalah. Tapi dia membentuk sudut yang berada, kedua-dua sudut itu berada di dalam. Okey, kalau macam kat sini macam jadi macam bentuk C kan. Kalau rajah kedua, A dan B berada kat sini. Okey, so dia berada di dalam. Ni dia bentuk C. Okey, kalau kat sini dia menghala ke sana. Tak ada masalah, masih lagi sudut pedalaman. Okey, jom kita test. Awak faham tak sudut-sudut dalam pada garis selari dan juga garis rentas lintang? Okey, so yang pertama, ini sudut apa yang menghubungkan X dan Y? Kalau kita perhatikan, sudut ni dia berada dalam. Dua-dua berada di dalam dan membentuk huruf C.
Maka ini ialah sudut pedalaman. Okey, kita tengok yang kedua. Yang kedua, kita tengok apakah jenis sudut ini. Okey, kalau kita tengok sudut ni berada pada bahagian yang sama. Kedua-duanya berada di atas garis rentas lintang dan membentuk huruf F. Jadi ini ialah sudut sepadan. Okey, yang ketiga, kalau kita tengok yang ketiga, dua-dua berada di bahagian dalam. Maka ini ialah sudut pedalaman. Okey, yang keempat, kalau kita tengok kat sini yang keempat ini ialah sudut yang berada di satu bahagian hadapan garis rentas lintang, satu lagi bahagian belakang garis rentas lintang. Jadi dia akan membentuk huruf Z. Tapi Z ni terbalik tau. Dan ini kalau huruf Z maka itu ialah sudut selang-seli. Okey, yang kelima, pun sama. Satu berada di bahagian bawah garis rentas lintang dan satu lagi berada di bahagian atas garis rentas lintang. Maka ini ialah sudut selang-seli. Okey, dan yang terakhir kalau kita tengok kat sini, kedua-duanya berada di bahagian sama. Okey, bahagian yang sama, garis rentas lintang kat sini, kedua-duanya berada di bahagian kiri. Maka membentuk huruf F. Jadi ini ialah sudut sepadan. Okey, seterusnya kita akan tengok latihan buku teks muka surat 191 iaitu latih diri 8.3D. Okey, cari nilai A dan B dalam darjah di bawah. Okey, tapi dalam soalan ni banyak ni, ada A, ada B, ada C dan ada D. Okey, so perkara pertama kita tengok dulu. Okey, kalau perhatikan dulu. Okey, nampak tak? Huruf A, sudut A, dia membentuk huruf F yang terbalik dengan sudut 76. Maksudnya, ini adalah sudut sepadan. Maksudnya A sama dengan 76. Jadi tak ada jalan pengiraan. Terus kita dapat A sama dengan 76. Okey. Kemudian kita tengok pula, sudut C. Sudut C. Sudut C, warna hijau ni, sudut C membentuk sudut pedalaman dengan 110. Maksudnya C, kalau sudut pedalaman cikgu cakap tadi, dua sudut kat dalam, kita tambah akan jadi 110. Maksud C tambah 110 sama dengan 180 kan? Jadi nak dapatkan C sama dengan 70. Kenapa dapat 70? Jadi kita kena tolak lah. C sama juga dengan 180 tolak 110. Jadi kita akan dapat nilai C ialah 70. Seterusnya, kalau perhatikan, warna merah pula cikgu keluarkan. Warna merah cikgu keluarkan. Ini ialah sudut sepadan. Jadi kalau huruf F, ini ialah sudut sepadan. Jadi C dengan D membentuk sudut sepadan. So kalau sudut sepadan maksudnya kita tahu D sama dengan C, iaitu kita dah dapat tadi kat sini, iaitu C sama dengan 70. Seterusnya yang terakhir huruf B kan. So warna kuning, cikgu gunakan warna kuning. Kalau awak ingat balik pembelajaran pada minggu lepas, ini ialah sudut bertentangan pada garis lurus kan. Pada garis yang bersilang ni. Kalau yang bertentangan maksudnya yang bertentangan tu sama. Dan kita nampak kat sini B bertentangan dengan C. Bermaksud B sama dengan C. Jadi B sama juga 70. So kalau kita tengok pula soalan yang kedua. Kat sini ada A dan B. Yang pertama lah yang paling senang. Huruf Z kat sini. Z. Z huruf sudut apa tadi? Itu ialah sudut selang-seli. Jadi kalau sudut selang-seli, kita tahu huruf B, sudut B kat sini, sama dengan sudut kat sini. Kat sini. Jadi maksudnya, terus kita dapat B sama dengan 42. Seterusnya ialah Z kat sini. So kita tahu kalau sudut yang selang-seli, huruf Z kat sini, Z warna merah ni, sudut A yang kat atas sama dengan sudut yang kat bawah. Sudut kat sini. Iaitu 25 dan 42. Jadi nak dapatkan sudut A kat atas sama dengan sudut yang kat bawah kan. Jadi A sama dengan 25 tambah 42. Jadi A sama dengan 67.
Okey, sekarang kita tengok pula soalan buku tem muka surat 195 lagi. Okey, sekarang kita nak cari nilai X dan juga nilai Y. Okey, X dan Y. Okey, so kalau kita perhatikan ni jelas kita nampak kat sini. Okey, kat sini kalau perhatikan. Okey, cikgu sudut pedalaman. Okey, sudut pedalaman yang cikgu buatkan warna warna hijau min ni. Okey, so sini membentuk sudut pedalaman. Sudut X dan 135 membentuk sudut pedalaman. Dan kita tahu kalau sudut pedalaman yang berada kat dalam 135 tambah X sama dengan 180. Okey, jadi macam mana nak dapatkan X? Maksudnya 180 kita kena tolak dengan 135. Jadi kita akan dapat X sama dengan 45. Okey, seterusnya satu lagi sudut, cikgu buatkan sudut pedalaman juga. Kalau kita perhatikan di sini, ini membentuk lagi satu lagi huruf C, anak yang berwarna merah. Di mana kita tahu sudut pedalaman kat sini adalah gabungan 42 tambah Y dan tambah X. Sudut pedalaman jumlahnya adalah 180. Jadi X tambah Y tambah 42, macam kita tambah semua yang bahagian dalam ni, yang warna merah, akan membentuk 140. Dan kita dah tahu, kita dah dapat nilai X sama dengan 45. Cikgu gantikan di sini. Okey, X sama dengan 45. Bagaimana nak dapatkan Y? Maksudnya nak dapatkan Y ialah 180 tolak 42 tolak 45. So, kita akan dapat Y sama dengan 93. Okey, soalan seterusnya. Okey, kita nak cari nilai X dan Y. Okey, kalau kita nak X dan Y, kita nak cari X dululah, senang. Okey, kalau awak tengok kat sini X dan 74, dia akan membentuk sudut pedalaman. Okey, dia akan membentuk sudut pedalaman. Okey, di mana kita tahu X dan tambah 74, dia akan membentuk 180. So, X tambah 74 sama dengan 180. Jadi, macam mana nak dapatkan X? Jadi, kena tolaklah. X sama dengan 180 tolak dengan 74. Jadi kita akan dapat X sama dengan 76. Okey, nak cari Y seterusnya. Okey, Y kita tahu kat sini dia akan membentuk sudut, ada huruf Z kat sini kan? Jelas nampak huruf Z. Jadi ini adalah sudut selang-seli. Jadi kita tahu sudut selang-seli, sudut yang bahagian atas sama dengan sudut bahagian bawah. Jadi 52 dan Y sama dengan 110. Jadi 52 tambah Y sama dengan 110. Macam mana cikgu nak dapatkan Y sahaja? Jadi Y sama dengan 110 tolak dengan 52. Jadi kita akan dapat Y sama dengan 58. Okey, seterusnya soalan masih lagi mencari nilai X dan Y. Okey, kalau perhatikan, okey, nak cari nilai X dan Y. Okey, kita tengok kita nak cari nilai X dululah. Sebab jelas kat sini, sudut kat sini dia membentuk huruf F, iaitu sudut sepadan. Jadi yang atas ni, yang bawah lah 125 sama dengan nilai X. Kan? Jadi terus kita dapat X sama dengan 125. Okey, seterusnya nak cari Y. Okey, kalau nak cari Y kat sini, cikgu kena tambahkan satu garis lurus kat sini. Satu kat tengah-tengah ni. Sebab Y ni berada di tengah-tengah yang tak ada garis selari. Cikgu terpaksa tambahkan satu lagi garis selari untuk menghubungkan antara ketiga-tiga ni lah. Okey, so kalau perhatikan, okey ni huruf Z. Okey, ada huruf Z kat sini. Okey, kalau huruf Z kat sini 25, sudut selang-seli sini 25, maksudnya yang kecil kat bawah sini pun 25. Kat sini pun 25. Okey, so sini 25, sini 25. Okey, barulah cikgu boleh sambung. Okey, warna kuning. Okey, ini ialah sudut sepadan. Sudut sepadan maksudnya 125 kat sini sama juga dengan ni, sudut Y dan juga 25. Okey, Y maksudnya Y tambah dengan 25. 25 tambah Y sama dengan 125. Sebab dia sudut sepadan kan. Okey, jadi nak dapatkan Y, jadi 125 tolak dengan 25. Jadi kita akan dapat Y sama dengan 100. Okey, kita ke soalan yang terakhir. Okey, soalan yang terakhir. Okey,
nak senang kita cari nilai X terlebih dahululah. Sebab kita awak nampak ni garis X, okay, ni satu garis selari, dua anak panah, ini pun dua anak panah. So ini adalah dua garis yang selari. Dia membentuk huruf F kat sini. F yang terbalik, F tu menghala ke atas kan. Dan kita tahu sudut sepadan X kat sini sama dengan 70. Jadi tak perlu nak kira, terus kita dapat jawapan X sama dengan 70. Okey, untuk dapatkan nilai Y pula, okey, kita akan gunakan dua garis selari yang kat sini pula, VUTS dan PQR. Okey, kita akan gunakan dua garis selari di sini, di mana dia akan membentuk satu sudut perdalaman. Okey, dan kita tahu sudut perdalaman adalah sudut yang jumlah sudut di atas dengan bawah ni akan sama dengan 180. So, sudut ke atas ialah Y tambah 62. Manakala sudut dekat bawah ialah X. So, kita tahu Y tambah 62 tambah X. X kita dah dapat iaitu 70. Sama dengan 180. Macam mana nak dapatkan Y? Maksudnya 180 kita kena tolak 70. Kemudian tolak dengan 62. Jadi kita akan dapat Y sama dengan 48. Okey, itu sahaja untuk tajuk tentang sudut pada garis lurus dan rentas lintang. Jangan lupa jawab latihan dalam buku kerja dan juga latihan online yang cikgu sediakan. Terima kasih.